Rakyat Malaysia tiada apa-apa yang perlu dimalukan jika kurang baik pertuturan mereka dalam bahasa Inggeris. Ini kerana sebagai rakyat Malaysia, mereka perlu tanamkan perasaan malu jika tidak berbangga dengan jati diri, memartabatkan bahasa Melayu, memandangkan ia bahasa kebangsaan. Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara Tan Sri Profesor Dr. Abdul Latif Abu Bakar berkata, pada lapis lain, rakyat Malaysia juga wajar membuktikan bahasa ibunda itu tidak mengekang kemajuan negara melalui cinta berterusan kepada bahasa Melayu. Menurutnya, ini dibuktikan di beberapa negara maju di dunia di mana mereka tetap tidak ketinggalan walaupun kurang menggunakan bahasa Inggeris. Ditanya perkembangan mengantarabangsakan bahasa Melayu selepas tahun inisiatif oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu digerakkan, beliau berkata perkembangannya memberangsangkan tetapi perlu disegarkan secara berkala. Dan ia menjadi peranan media massa dan media sosial untuk menyemarakkan inisiatif itu. Ada program macam dakwah bahasa lah, senang cerita. Jadi dakwah bahasa sama-sama dia belajar. And then kita kasih martabatkan benda tu. Ada pidato pengajian tinggi. Hebat. Orang baca, alamak, saya kagum. Tapi saya tengok dah akhir-akhir ni dah tak ada dah. Tak tahulah COVID ke apa. Yang penting jangan angkat hati ayam. Berterusan pengajian tinggi. Lepas tu pantun. Kita syair. Kita ada. Lepas tu dia punya hadiah senang dia. Dan dia dapat datang ke Malaysia. Diorang punya seronok. Sampai dia datang Malaysia, dia mendalami lagi. Dia belajar hingga peringkat universiti. Jadi benda-benda macam ni saya rasa ada jiwa dan perasaan lah. Sambutlah seruan Datuk Seri Perdana Menteri dan juga berikan peruntukan kuasa daripada Dewan Bahasa dengan akta baru kalau dipinda supaya program perantarbangsaan bahasa Melayu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan yang paling penting jangan harapkan antarabangsa saja kalau kita sendiri tak sedah. Dan berbilang bahasa gunakan bahasa Melayu, kempen dalam radio, TV kena perkasakan. Bagi rakyat Malaysia di luar negara pula, beliau melihat usaha mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia sudah menjadi dasar kerajaan dan ia antara satu bidang keutamaan kerangka dasar luar negeri Malaysia yang dilancarkan pada 7 Disember 2021 iaitu diplomasi kebudayaan. Dalam hal ini, kedutaan katanya wajar menggerakkan usaha memartabatkan bahasa Melayu melalui kerangka tersebut. Sementara itu, Abdul Latif berkata bukan sedikit minat warga asing dalam bahasa Melayu apabila mengupas mengenai usaha mengantarabangsakan bahasa Melayu. Mengambil contoh di Rusia, banyak kerjasama dijalin untuk menjadikan bahasa Melayu ditutur dengan lebih meluas oleh warga negara itu. Jadi misalnya di Rusia, banyak di Universiti Moskow, pensyarah-pensyarahnya fasih bahasa Melayu. Dan anak pelajar-pelajarnya datang dan mereka melibatkan perniagaan apa, pas belajar bahasa Melayu. Jadi kita mempunyai ada hubungan. Begitu juga di England, di Jerman, di Perancis, fasih. Di Malaysia pula, ramai warga Rusia mendaftar untuk mempelajari bahasa itu di Russian House untuk tujuan komunikasi dan pendidikan. Malah Pusat Sains dan Kebudayaan itu turut menganjurkan beberapa program yang menampilkan kepakaran dari Rusia dan Malaysia menggunakan bahasa Melayu serta Rusia. Senario ini, ujar beliau, antara cerminan kesungguhan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu di pentas global. Pada akhirnya, tiada sebab mengapa rakyat Malaysia tidak yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dan mengantarabangsakan bahasa itu sebagaimana dirintis Pentadbiran Keluarga Malaysia. Pengenalan penggunaan bahasa Melayu di pentas forum antarabangsa menjadi antara ciri baru dalam hubungan antarabangsa Malaysia di bawah tampuk kepimpinan Perdana Menteri yang menyambut ulang tahun pertama pada 21 Ogos. Kalangan penganalisis melihat kesungguhan itu mencerminkan beliau sebagai pemimpin utama yang mendaulatkan bahasa Melayu hingga ke persada antarabangsa sekaligus wajar mendapat sokongan keluarga Malaysia dan global.